issue that raised with the anti pornography tentang how PKS react on that. Whereby dia ambil pendekatan hampir sama pula dengan Golkar. Bila bersetuju adanya anti pornografi walaupun itu adalah hak pribadi masing-masing, tapi certain article should be not there. Kalau kita di Malaysia mungkin semua orang setuju kot anti pornografi, tapi when it come to tidak akan ada orang bercakap tentang freedom dia untuk mendapatkan itu kan. Untuk yalah, everyone has their own nak. Jadi even PKS pun dia tak boleh nak react tegas, no, kita memang against pornografi, but dia ada ruang yang dia bagi. I think on that point kena I think should appreciate the freedom. Walaupun pornografi rasanya semua orang faham kot against morality whatsoever, tapi kalau dia kata something ni, even tapi PKS punya ahli pun court ahli berparlimen. So tapi dalam interview itu disebut bagaimana reaction dia. So saya kalau saya tambah sikit, isunya adalah isu moral policy dari moral policy. Adakah hak individu ini perlu diberikan kebebasan mutlak? Adapun hak individu ada limitasi. Jadi dibincang dalam PAS. Walaupun ada sebahagian pimpinan PAS yang tidak setuju dengan tindakan pemuda yang agak ke depan dalam isu-isu begini. Especially kalau pemuda wilayah, berkonsep pemuda wilayah lah, bukan tahan satu kan. Siapa kita ada faham penting sebenarnya. Jadi moral policy kita bincang. Bila moral, adakah moral ini perlu diundang-undangkan? Contohnya konsep, kan? Hak individu tak nak sembahyang. Dalam Islam sendiri, kalau tak nak sembahyang pun ada peruntukan undang, kan? Itu individu, kan? Tak apalah, itu bab beribadah. Contohnya dalam bab berpakaian, dia dalam rumah nak pakai tak nak pakai pun tak apa, tak salah, kan? Tak nak pakai selagi duduk dalam rumah, orang luar tak nampak, buatlah nak buat apa pun. Tapi once dia keluar daripada rumah, dia hanya bukan setakat individu, dia ada tanggungjawab di terhadap masyarakat. Jadi ialah saya menghargai pandangan. Mungkin kami telah terbiasa dengan PAS ini sebuah gerakan dakwah, politik dan dakwah. Jadi tujuan kita berpolitik untuk membina sebuah negara yang baik. Contoh sebuah negara yang baik ialah contohnya macam kes buang bayi. Root of the problem ni ialah zina. Root of the problem ni ialah hubungan seks bebas. Jadi kita perlu pergi kepada root of the problem ni ialah zina, kita selesaikan masalah zina. So di situ akan melibatkan moral policy. Once you 18 and above, you dah 18 tahun ke atas, you nak buat suka sama suka boleh tak boleh. So once again, bila dia melibatkan individu dalam ruang tertutup, you nak buat apa you buat. Tapi bila sampai melibatkan masyarakat, kita akan ada satu peraturan yang perlu dikuatkuasakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Tapi dalam bab Elton John, kita bukan, saya pun salah sebut, kita bukan lawan Elton John, kita lawan gay ke gay lah kan. Maknanya sebab budaya ini, budaya bertentangan, even Kristian sendiri menentang, semua agama menentang. Cuma yang tidak sangat komited dengan agama ni mereka boleh menerima. Jadi sekali lagi kita PAS diasaskan atas agama Islam. Dalam bab ni jelas, hukumnya sangat jelas, mana-mana yang salah dan apa-apa jua yang membawa kepada kesalahan ini perlu ditutup. Dan ada pandangan kata, biar je lah orang non-Muslim pergi tengok konsert, kan? Kita meraihkan. Contohnya dulu satu konsert dibuat di masjid di depan Balai Polis, Stadium Merdeka, kan? Dibuat konsert yang penyanyi yang pakai seksi tu. Saya di antara yang membuat bantahan. Saya kata, kita bukan bantah penyanyi tu, kita bantah apa yang dia nak bawa, penampilan dia, image dia. So ini yang kita tidak mahu supaya masyarakat terikut seolah-olah dia adalah model kepada masyarakat. Tapi saya sangat pandang serius pandangan ini sebab saya selalu masuk blog-blog berita-berita alternatif ni. Bila sampai bab tertentu je memang hentam gila-gila pasal PAS. Saya raikan ini concern masyarakat yang mungkin PAS juga perlu mungkin adapt sikit dengan kehendak rakyat. Tapi dalam bab moral policing setakat ni PAS masih lagi stick dengan dasar, iaitu
individu yang melibatkan individu tertutup, dia nak buat apa dia boleh buat. Tapi once melibatkan dia dan masyarakat yang ada influence dia, efek dia pada masyarakat, maka di situ perlu ada peraturan. Tak boleh nak bercumbuan di public, walaupun tu suami dia, tu isteri dia. Jadi benda-benda begitulah. Dalam rumah dia dengan isteri dia ikut je lah nak buat apa. Jadi mungkin masih ada lagi limit-limit tertentu lah kebebasan individu. Boleh tak kalau bila dengar produk Gambar Zaman dengan original design, boleh nampak macam ada conclusion sikit seolah PKS ni dia try untuk achieve the Islamist control state through democracy, but PAS ni macam still lagi to struggle for establish what so called pure democracy macam proposed by Maududi dulu lah, seolah nampak macam tu lah. Can I say? Dan second thing is about the kaderisasi, soalan jadi dilema dalam both PAS dengan PKS, sebab if we open to non-Muslim dan sebagainya, I'm concerned about the future of both PKS dan PAS sebab orang yang go through tarbiyah, especially through model ikhwan dan sebagainya, mereka ada sentimen yang sangat kuat kat situ, sense of belonging to Jemaah dan sebagainya, compared to orang yang tiba-tiba dia cukup masuk sebabkan potential influence dia, mungkin dia tak akan bear the vision, the same vision. Sebab itulah mungkin jadi kat semua lah macam what happened between Hasan Ali and PAS, macam totally different and approach kat situ. Ia akan wujud masalah kat situ. So I think in the future, walaupun PKS mungkin akan menang through non-Muslim punya wakil di tempat, tapi in the future akan wujudkan two different kan dalam within one party akan later on akan bukan masalah. So it's the issue of sustainable and Islamic party lah. Lebih tambah sikit. Saya melihat model PAS dan PKS di Indonesia misalnya berbeza kerana konteks di Indonesia. Proses bagaimana untuk melegitimasikan misalnya undang-undang, ia melalui proses bawah ke atas. We are talking about the participation democracy. Berbeza. Kalau kita lihat di Indonesia dia bermula daripada bawah, daripada akar, daripada masyarakat, daripada grassroots. Dan kita melihat bagaimana di Indonesia kawalan-kawalan misalnya soal-soal agama, soal-soal individu dan pribadi itu seharusnya disentraliskan daripada state. Decentralization of power. Maknanya biarlah keputusan agama itu muncul daripada komuniti masyarakat di kawasan tempatan. Maknanya budaya-budaya kita melihat misalnya keputusan itu biarlah disampaikan daripada keputusan tempatan, bukan keputusan atas ke bawah, bukan dari soal patron klien, tapi daripada prosesnya adalah proses bottom top. Dan saya lihat berbeza dengan ini pendapat, minta maaf kalau saya salah. Saya lihat pada konteks PAS salah. Konteks PAS, saya melihat bahawa proses itu adalah melalui dari atas bawah. Maknanya keputusan masyarakat tempatan, keputusan lokal harus ditentukan oleh pucuk pimpinan daripada atas. Sepatutnya kita harus melakukan satu keadaan yang lebih pragmatik, di mana biarlah proses itu ditentukan daripada bawah, daripada lokal. Misalkan kalau isu yang terjual itu harus melalui proses tempatan. Bagaimana penerimaan masyarakat tempatan di kawasan penganjuran konstitusi itu sendiri? Adakah mereka concern kalau mereka misal kata keputusan itu lebih memihak pada mungkin tujuan tak sesuai daripada segi mengambil entiti moral masyarakat, kenapa tidak? Ada pendapat lain? Saya nak pendapat saya juga. Jadi macam mana PAS nak menentukan sustainability dia punya ideologi kalau kita tak open kepada orang lain? Sebab untuk membentuk satu nationalist state atau Islamic state, kita perlukan sokongan daripada orang-orang lain. Sebab tak semua orang dalam penduduk Malaysia ni Islamic, ataupun kalau ada Islam pun dia non-practical Muslim. And then dalam tu juga ada non-Muslim juga. Kita ada banyak sangat kelompok-kelompok yang kecil atau besar. Macam mana kalau kita tak open tu untuk pada masa hadapan? Mungkin kalau kita open, satu problem dia macam saudara Brother Faidi kata tadi, tapi kalau kita tak open, kita takut tak sempat pun sampai kepada apa yang kita nak ni, dah tewas sebab kita tak dapat sokongan daripada banyak pihak. Ini satu lagi saya melihat daripada sejarah PAS sendiri, bermula dengan Dr. Buanida Adli adalah
saya rasa agenda PAS pertama pada permulaan, lepas tu penemuan PAS itu sendiri adalah sebuah parti nasionalis. Dan proses ini berlaku, maknanya ada perkembangan dan akhirnya menyebabkan PAS seolah-olah nampak kelihatan sebagai parti. Ini pandangan yang saya minta maaf. Sebab kalau untuk dalam konteks Malaysia juga kan, untuk PAS naik tu kita kena perlu ada DAP dan PKR. Macam mana kalau PAS untuk tu membawa semangat nasionalis ataupun kalau tadi pada Kamal Zaman kata Malaysia boleh lebih terima kepada Islamisnya ideologi. Tapi macam mana kalau PAS tu sendiri untuk control the whole nation? Macam mana tu? Yang before Oh, ini dah jadi forum Ya. PAS. Ya, Memang dia buat macam tu kot. Mungkin bukan Islam itu diterima, tapi kita telah biasa. Itu mungkin bezanya. Kita telah biasa di Indonesia kata Islam itu dalam period 32 tahun Soeharto tak disebut dalam ruang publik. Kalau disebut pun dalam konteks negatif. Islam itu Islam teror, Islam radikal, Islam jihad. Dalam konteks Malaysia kita dah biasa, kita dah dengar kan, seperti yang saya kata, kita semua dah bila dah lahir pas dah ada dah. Jadi kita dari merangkak sampai hari ni kita dah biasa dengan kata Islam dan istilah parti politik Islam di Malaysia. Tapi kebiasaan itu tak semestinya menerima. Dalam konteks PAS sendiri ada bukan saja faksi-faksi, tapi sebagai peneliti PAS dah lama dah, kan dalam PAS itu sendiri ada pernah wujud pragmatisme. Saya masih ada clipping daripada Harakah tahun 99 di mana Dewan Ulama melakukan fatwa pondan boleh masuk PAS. Ini dalam Harakah. Luar biasa kebaca tu. Kalau saya cerita kat orang PKS, dia kata, wah luar biasa PAS. Jauh ke depan. Dia kata, tapi period itu kena tahun 99 kan dah rasa moodnya, dah rasa mungkin Kelantan Terengganu, Kedah jatuh ke PAS. Jadi apabila PAS confident dia terbuka, tiba-tiba boleh keluar dalam Harakah, pondan boleh masuk PAS. Kalau tak salah saya rule-nya kalau dia tu dulu lelaki sekarang jadi perempuan, bila masuk borangnya mesti tu lelaki. Kalau dia perempuan sekarang jadi lelaki, borangnya mesti masuk perempuan juga. Jadi soalan bila nak sembahyang ni macam mana? Kamu nak ikut lelaki ke perempuan? Tapi itu taklah. Itu ke isu dia. Isunya PAS pada period itu terbuka. Luar biasa terbuka dia. Tapi itu bukti pragmatisme. Yang menarik buat saya PAS ni, kadang-kadang dia pragmatik, kadang-kadang dia tak pragmatik. Jadi yang mana yang benar ni? Yang ni yang kita confuse. Jadi bandingnya dengan PKS, PKS dia jelas. Buat PKS, dakwah itu isu pribadi. Anggota PKS boleh dakwah, anggota bukan PKS pun boleh dakwah. Tapi PKS itu parti. Dan parti jalannya politik. Tujuannya state. Itu aja. Jadi oleh kerana itu saya rasa yang menarik dia perbezaan yang mereka buat sendiri. Dakwah tu ada ruangnya, tapi kita dalam parti ini, kita vehicle kita ialah untuk membawa kita ke DPR, ke Parlimen. Itu aja. Bila menang, dan kita akan administer state. Tapi isu dakwah, isu peribadi ini kita tak akan sentuh. Kerana itu dalam arena dakwah. PKS bukan, objektifnya bukan dakwah. Jadi oleh kerana itu mereka terima tabligh ke apa ke, itu mereka lakukan dakwah. Tapi kita melakukan state control. Saya rasa dalam konteks PAS ni, kedua-duanya masih dekat. Mungkin di sana wujudnya kekeliruan bukan saja anggota PAS, tapi anggota bukan PAS juga. Kerana oleh kerana itu kita kadang-kadang tak tahu PAS ni dia nak apa. Dia nak menang parlimen ke? Dia nak kita semua pakai janggut ke? Apa objektif PAS ni?